Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Para penonton yang mati sekalian, hari ini ialah hari yang ke-21 Ramadan. Besok malam nanti malam yang ke-22. Kita sudah berada di fasa yang terakhir. Ada 3 fasa. The first 10 days, the second 10 days and the third 10 days. Kita sekarang berada fasa yang ketiga, iaitu 10 hari yang terakhir. Fasa yang pertama, kita ulang-ulanglah tuan-tuan. Pasal yang pertama, awwaluhu rahmah. Kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala menimpa kita, diturunkan kepada kita, kepada isteri kita, kepada anak kita, kepada suami kita, mak ayah, adik abang kakak, jiran tetangga, sahabat anda dan kepada umat. Rahmat Allah. Kasih Allah, rahmat Allah. Sayang Allah, rahmat Allah. Rezeki Allah, rahmat Allah. Tuan-tuan, apa yang kita mahu, kita dapat rahmat Allah. Sedikit cukup rahmat Allah. Banyak kita sebarkan kepada orang lain. Kita bagi-bagikan rahmat Allah. Fikir umat rahmat Allah. Fikir keluarga rahmat Allah. Fikir anak-anak rahmat Allah. Fikir isteri, fikir suami rahmat Allah. Dan fikir agama dalam kehidupan kita. Satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang tak fikir. Tapi kalau kita dapat memikirkan agama, satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton yang mati sekalian, hari ini hari yang ke-21. Hari yang ke-21 masuk sudah fasa yang ketiga. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah. Sekarang kita berada wa akhiruhu idqum minan nar. Tengahnya adalah pengampunan. Sudah berlalu tetapi terus-menerus proses pengampunan berlaku. Saudara, minta Allah ampunkan dosa kita. Minta Allah ampunkan dosa ibu dan ayah kita. Minta Allah ampunkan dosa adik abang dan kakak kita. Minta Allah ampunkan seluruh dosa keluarga yang dekat dan yang jauh. Minta Allah ampunkan dosa setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang perempuan yang penting sekalian, yang hujungnya wa akhidhu idqum minan nar. Ini the last 10 days, the last 10 days kita dijauhkan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, bukan kita dijauhkan daripada sahabat, bukan dijauhkan daripada keluarga, bukan dijauhkan daripada tempat kerja, bukan dijauhkan kita daripada anak yang tinggal di luar negara dan sebagainya, bukan dijauhkan kita daripada kasih sayang manusia-manusia yang bersama dengan kita dan sebagainya, bukan dijauhkan kita, tuan-tuan, daripada teman-teman yang tinggi kedudukannya dan rendah kedudukannya, tapi kita akan dijauhkan, dikecualikan daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu, saudara, pagi ini, alhamdulillah, kita akan membincangkan sifat mazmumah yang ke-6. Sifat mazmumah yang ke-6, yang pertama sampai yang ke-5 sudah pun saya huraikan serba sedikit, dan hari ini ialah sifat mazmumah yang ke-6. Apa dia sifat mazmumah yang ke-6, tuan-tuan? Sifat mazmumah yang ke-6 ialah gila kuasa, suka kepada kuasa. Daripada sekecil-kecilnya, tengok anak-anak kita. Anak-anak kita yang kecil-kecil, dia toddlers, tuan-tuan, toddlers. Ini barang aku nak barang kau. Ini barang aku, jangan sentuh barang aku. Ini barang aku, barang kau, aku simpan barang aku ambil barang kau. Tuan-tuan, itu hendakkan kuasa. Dalam ramai-ramai toddlers 3-4 orang, ada satu orang. Dia yang menunjuk-nunjuk, dia yang mengemas, dia yang memerintah, dia yang berbagai-bagai. Kecil-kecil sudah menunjukkan the leadership qualities dia. Tetapi leadership qualities kadang-kadang itu berbentuk negatif. Apa dia? Aku nak ambil kuasa. Aku nak rampas kuasa. Aku perlu hidup dengan kuasa. Aku nak junjung kuasa. Ini yang berlaku, tuan-tuan dan puan. So, kuasa ini dalam ayat-ayat Al-Quran yang kita baca itu ada kaitan dengan kehidupan dunia. Misalnya, hubbul jah. Hendakkan kuasa, hendakkan dunia. Keuntungan kuasa, keuntungan dunia. Ini yang berlaku. Tak ada siapa yang tak nak kuasa, tuan-tuan. Orang semuanya nak kuasa sebab dengan kuasa akan berlaku satu reputasi dalam diri. Dengan kuasa, kita akan diangkat status kita dalam masyarakat. Dengan kuasa, tuan-tuan, kita dapat apa yang kita hendak kerana kita berkuasa. Dengan kuasa, tuan-tuan, apa yang boleh? Kita disokong oleh manusia. Kebanyakannya menyokong kita. Kononnya menyokong kita. Apa lagi? Dengan kuasa, insya-Allah, kita boleh influence orang lain.
Dengan kuasa tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita boleh tinggalkan satu legacy dalam hidup kita. Apa yang kita hendak kepada umat ini misalnya. Kalau kita hendak umat ini warnanya warna putih, putihlah dia. Nak umat ini warna hitam, hitamlah dia. Nak umat ini warna kelabu, kelabulah dia. Tuan-tuan, ini adalah kuasa. Sebab itu tuan-tuan, orang gila kuasa, gila kuasa. Mereka sanggup melakukan apa saja kerana kuasa. Tuan-tuan, memfitnah kerana kuasa. Mengecilkan kebolehan orang kerana kuasa. Menidakkan kelebihan orang kerana kuasa. Tuan-tuan, mengambil hak orang kerana kuasa. Saudara-saudara, inilah yang berlaku. Mempengaruhi orang kerana kuasa. Merasuah orang kerana kuasa. Memperjudikan kuasa. Tuan-tuan, kuasa yang ada disalahgunakan kuasa itu, tuan-tuan dan puan. Ini yang besar, yang kecil-kecilnya di peringkat keluarga, di peringkat masyarakat. Tuan-tuan dan puan, masjid pun berlaku, tuan-tuan. Berlaku. Rebut kuasa. Nak jadi pengurusi, nak jadi timbalan pengurusi, nak jadi pentadbir, ketua pentadbir, nak jadi ketua kepada biro ini dan biro ini dalam masjid. Topel yang lama, ambil yang baru, jatuh yang lama, jatuh yang baru. Kuasa. Di masjid, di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, kita jatuh-menjatuh di antara kita. Kita ada komplot-komplot di antara kita. Oleh kerana kuasa, tuan-tuan, masyarakat berpecah. Masyarakat berpecah. Orang A sokong orang A, orang B sokong orang B, orang C sokong orang C. Dalam A tu ada lagi fraction. Ada A1, A2, A3, A4, A5. Bayang masyarakat, tuan-tuan, bayang. Bayang dalam satu masyarakat kecil, bayang satu masyarakat yang besar, bayang dalam satu negara, tuan-tuan. Dalam satu negara. Atas nama kuasa berperang di antara kita. Antara kuasa, kerana kuasa bergasak-gasakkan, berantakan-rantakan di antara kita. Atas nama kuasa, tuan-tuan, kita pulaukan orang itu, kita pulaukan orang ini. Atas nama kuasa, tuan-tuan, kita berikan apa yang patut diberikan kepada penyokong kita. Kita nafikan kepada mereka yang tidak menyokong kita. Itu kuasa, tuan-tuan dan puan. Hebatnya kuasa. Sebab apa dia jadi hebat seperti itu? Sebab kuasa tidak disertai dengan iman. Kuasa tidak disertai dengan taqwa. Kuasa tidak disertai dengan ihsan. Tuan-tuan, ayat yang dibaca tadi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini meliputi segala kemewahan dan pangkat kebesaran. Segala kemewahan yang kita kejar dan pangkat kebesaran yang kita kejar. Tuan-tuan, lepas tu tidak lain hanya kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Ini semua mainan, ini semua terpedaya. Dalam bulan Ramadan yang penuh dengan barakah ini, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok macam mana bergolaknya masyarakat. Macam mana bergolaknya kepimpinan. Macam mana bergolaknya kepengikutan kita. Macam mana bergolaknya firqah-firqah dalam masyarakat. Macam mana bergolaknya lidah kita, tuan-tuan, sama dengan pergolakan itu. Mata kita sama dengan pergolakan itu. Telinga kita sama dengan pergolakan itu. Hati nurani kecil kita sama dengan pergolakan itu. Di mana Ramadan? Tuan-tuan, kita corengkan Ramadan. Tuan-tuan, kita bubuh cat dalam Ramadan itu. Kita semburkan, kita semburkan najis dalam Ramadan itu. Apa najisnya? Gila kuasa. Hendakkan kuasa. Daripada yang sekecil-kecilnya tadi, peringkat keluarga, peringkat suami isteri, peringkat anak-anak, peringkat neighborhood, peringkat jiran tetangga, peringkat masjid, peringkat surau. Surau, tuan-tuan, tak ramai surau. Penduduk di kawasan itu cuma 126 orang saja. Dalam satu surau. Itu pun tak sabar-sabar. Orang yang mentadbir sekarang ni nak dijatuhkan, nak digantikan yang baru. Tak sabar-sabar. Orang-orang, tuan-tuan, yang di atas ni, pengurusinya, timbalan pengurusi nak dijatuhkan, nak diganti yang baru. Sementara nak dijatuhkan itu, tuan-tuan, kempen, kutuk mengutuk, kutuk mengutuk, kutuk mengutuk, kutuk mengutuk. Jumpa saja 2-3 orang, kutuk orang A. Orang A pula jumpa 2-3 orang, kutuk orang B. Saudara-saudara, sampai bila? Sampai bila kita nak hidup dalam suasana ini? Maka tuan-tuan dan puan, insya-Allah, hadis, tuan-tuan dan puan, dengar satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 ekor serigala yang lepas kepada seekor kambing tidak lebih parah kerosakannya bagi kambing itu bila dibandingkan ketamakan seseorang terhadap harta dan pangkat kedudukan dalam merosakkan agamanya, berantakan di antara kita. Tuan-tuan, the net effect is rosak agama. Bergolaknya masjid, yang rosak adalah agama. Bergolaknya surau, yang rosak adalah agama. Bergolaknya keluarga,
atas nama kuasa dan sebagainya, nak menakluki keluarga, kerana mak dan ayah ada harta, kita nak menangi harta itu, menafikan adik-beradik yang lain, rosaklah keluarga. Rosak keluarga, huru-hara keluarga kita. Begitu juga dalam masyarakat yang kecil, masyarakat yang besar saya kata tadi, pentadbiran di peringkat kelab yang besar, pentadbiran organisasi, di mana yang tak digila kuasa, jabatan-jabatan, ya, nak naik pangkat orang tu, nak naik pangkat orang ini, orang naik pangkat kita susah hati, orang turun pangkat kita gembira, ini dia. Kan? Mana-mana jabatan-jabatan. Ini yang namanya tu the politics of administration, the politics of management. Politik kita. Mana ada? Sampai yang tinggi-tinggi sekali, jawatan yang paling tinggi pun ada firqah ini, ada firqah A, ada firqah B dan sebagainya. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, inilah manusia. Kerana saudara manusia dan saya manusia, maka kita berlagak seperti manusia. Tapi untuk mencegah daripada berlaku ni tuan-tuan dan puan, saya bacakan satu hadis lagi. Ingatlah, masing-masing kamu adalah pemimpin dan masing-masing kamu akan diminta bertanggungjawabkan atas apa yang dipimpin. Saya ulang balik. Ingatlah, masing-masing kamu adalah pemimpin dan masing-masing kamu akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Saudara-saudara yang saya muliakan sekalian, kita insya-Allah mudah-mudahan dengan sifat kebaikan yang ada kepada kita, kita akan gugurkan sifat mazmumah ini. Mari kita gugurkan sifat mazmumah ini. Hari ini juga bila? Hari ini. Waktu bila? Ramadan hari yang ke-21. Kita kena gugurkan sifat ini. Jangan ada dalam kepala. Jangan ada pada lintasan hati. Jangan ada pada tangan. Jangan ada pada kaki. Jangan ada kepada diri. Jangan ada kepada keluarga. Jangan pada ada anak dan ayah. Jangan ada kepada seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak bawa Malaysia, kita nak bawa daerah kita nak bawa kampung kita nak bawa unit-unit kecil dalam masyarakat kita nak bawa keluarga kita ke mana tuan-tuan? Ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Redha Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada mendapatkan keredaan Allah ialah gugurkan sifat mazmumah, tambah sifat mahmudah. Gugurkan sifat mazmumah, tambahkan sifat mahmudah. Apa dia sifat mazmumah hari ini tuan-tuan? Gila kuasa, gila kuasa, gila kuasa, tambah kuasa, gila kuasa, gila kuasa. Dan apa dia sifat mahmudah yang nak ditambah? Ialah redha, 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 redha. Itu antara sifat mahmudah yang sudah pun kita perkatakan dalam siri-siri yang lalu, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan cukup setakat itu insya-Allah sebagaimana biasa, tuan-tuan dan puan. Inilah tuan-tuan. Ini hari yang ke-21. Hari yang ke-21 tuan-tuan. Mari kita sama-sama tuan-tuan, insya-Allah kita bangunkan ini. Kita bangunkan anjung husnul khatimah tuan-tuan. Sandarkan kita diri kita kepada anjung ini tuan-tuan. Insya-Allah inilah anjung yang menyelamatkan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah anjung yang akan memberikan ilmu tarbiyah kepada anak-anak kita, terutamanya anak teruna kita, anak dara kita, supaya mereka menjadi sesuatu aset yang besar kepada kita. Waktu kita sihat, mereka mengkhidmati kita sebagai anak yang soleh, anak yang solehah. Waktu mak bapak sakit, anak ini ke depan mengkhidmati kita. Tuan-tuan, waktu kita sakit, waktu kita berada di sakratul maut, nazak, nak mati dah, beberapa minit lagi nak mati, anak kita menghulurkan satu benda yang sangat bernilai. Benda ini tidak boleh ditukar dengan gunung, dengan dunia, dengan seluruhnya sekali. Apa dia? Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah yang dihulurkan kepada kita waktu tuan-tuan dan saya sedang nazak. Jadi inilah tempatnya. Inilah tempat untuk kita membincang. Inilah tempat untuk kita mengambil ilmu. Inilah tempat untuk kita menerima penghayatan. Inilah tempat untuk kita menjaga ibadah-ibadah kita. Umur 30, 40, 50, 60, 70 tahun tuan-tuan, dalam bentuk modul-modulnya insya-Allah. Dan untuk anak-anak, kita nak jadikan ada modul khas kepada mereka. Anak yang saleh, anak yang solehah. Kita beroperasi secara profesional tuan-tuan dan puan. Insya-Allah tanahnya 4.5 ekar sudah pun saya beli dan keluarga. Kita dah bayar dengan ansuran beberapa tahun tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah sudah habis pun dibayar dan sekarang insya-Allah nama dalam geran akan datang ini ialah nama Majlis Agama Islam Selangor. Walaupun saya bayar, bukan nama saya, bukan nama anak saya. Nama Majlis Agama Islam Selangor sebagai pemegang wakaf, amanah wakaf. Tanah itu diwakafkan untuk mendirikan Anjung Husnul Khatimah. Inilah kompleksnya. Dalam kompleks ini ada sebuah masjid, boleh makan 1,000 orang. Besok siapa-siapa yang datang tuan-tuan dan puan, pagi-pagi pukul 4 bangun dah. Tiap-tiap pagi ada qiyamul lail. Sembahyang tasbih,
sembahyang taubat, sembahyang hajat, bermunajat kepada Allah, menitiskan air mata saban pagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk membaiki diri kita, ilmu dibaiki, amalan dibaiki, ibadah dibaiki dalam umur 40, 50, 60, 70 tahun, 80 tahun. Tak ada segan silu, datanglah tuan-tuan, datanglah insya-Allah. Yang miskin benar-benar fakir dan miskin, free tuan-tuan. Tak payah bayar apa, datanglah. Datang suami isteri, datanglah dengan anak-anak di penuh 15 tahun sampai umur yang di atas sekali tuan-tuan dan puan, datang ke tempat ini. Setiap hari nanti ada 250 orang. Dia akan siap dalam 2 tahun setengah ini akan siap. Sekarang dalam peringkat pengumpulan dana. Tuan-tuan, untuk ini tuan-tuan, insya-Allah ada 5 jenis dana yang kita perlukan daripada sumber-sumbernya. Yang pertama ialah wakaf. Dana wakaf. Yang kedua ialah zakat. Kita menerima zakat, bukan pemungut zakat. Yang ketiga ialah sedekah. Yang tuan-tuan, infak. Yang keempat adalah infak. Yang kelima ialah fidyah. Yang keenam tuan-tuan, amal jariah. Yang ketujuh, fi sabilillah. Jadi tuan-tuan, non-profit. This is purely non-profit making. 100% non-profit making. 1 sen pun bukan untuk keuntungan. Apa yang kita ada, kita curahkan untuk membangunkan Anjung Husnul Khatimah. Inilah anjung penyelamat umat. Dalam dunia ni, ini satu-satunya. This is a prototype development. Prototype buildings and prototype structure, tuan-tuan. Dengan tugas dan tanggungjawabnya untuk membina manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dermalah di peringkat diri, tuan-tuan, walaupun RM1. Dermalah di peringkat keluarga. Satu keluarga. Keluarga A, keluarga B, keluarga C, keluarga D. RM1, RM10, RM100, RM1000 satu keluarga, tuan-tuan. Dalam musim Ramadan yang penuh dengan barakah ini. Dan yang satu lagi ialah organisasi ataupun persatuan ataupun syarikat-syarikat. Dermakanlah, tuan-tuan. Infakkanlah, insya-Allah. Tuan-tuan, kepada derma, kepada syarikat, tuan-tuan, dikecualikan daripada cukai pendapatan. Kita dapat kemudahan pengecualian cukai pendapatan. Tax exemption, tuan-tuan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita bangunkan ini Yayasan Sabha yang saya pimpin bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor. Perbadanan Wakaf Selangor ialah anak syarikat kepada Majlis Agama Islam Selangor, iaitu tuan-tuan dan puan organisasi yang terulung yang menjaga tentang agama di negeri Selangor ini, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan, tolong tuan-tuan, dermalah tuan-tuan, dermalah. 013-628-3985 013-628-3985 013-628-3985. Angkat telefon, tuan-tuan, tekan telefon, bercakap dengan Puan Suraya. Memanglah tuan-tuan, telefon ini memang jam, so busy, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan tinggalkan pesan melalui WhatsApp, melalui SMS dan sebagainya. Dia akan respon selepas itu, insya-Allah. Tuan-tuan, jangan lupa 013-628-3985. Hari ini juga, hari ke-21 Ramadan, tuan-tuan, dalam bentuk wakaf, dalam bentuk zakat, dalam bentuk sedekah, dalam bentuk infak, dalam bentuk fidyah, dalam bentuk amal saleh, dalam bentuk amal jariah dan sebagainya. Tolonglah tuan-tuan, saya memohon tuan-tuan, insya-Allah, tolonglah. Inilah yang dapat kita bangunkan. Mari sama-sama kita bangunkan, tuan-tuan dan puan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #salam husnul khatimah. #salam husnul khatimah.